Casa Femina yang terletak di Medan Tuk Sila Kuantan Pahang merupakan rumah perlindungan, penjagaan dan rawatan bagi penagih dada wanita di IC Malaysia Pahang. Ia ditubuhkan pada 1 April 2011 dengan kapasiti 30 orang dalam satu masa. Antara objektif Casa Femina adalah untuk meningkatkan kesedaran dan mengurangkan stigma berkaitan dengan HIV dan AIDS dengan meningkatkan akses kepada kualiti perkhidmatan yang disediakan oleh rumah perlindungan. Terdapat dua jenis dada iaitu designer drug dan juga heroin base. Designer drug merupakan analog bahan terkawal yang dirancang untuk meniru kesan farmakologi dada induk. Dada ini biasanya digunakan oleh remaja zaman sekarang. Dada ini akan membuat penggunanya menjadi agresif. Shabu merupakan designer drug. Isi dadah yang kedua iaitu heroin base ialah heroin yang menyebabkan kesakitan. Seperti yang kita tahu, tubuh menghasilkan opioid sejenis bahan kimia semasa dia bertindak mengawal kesakitan. Heroin akan merangsang satu opioid pada sel saraf bagi memudahkan kesakitan dan membuat rasa lebih tenang. Contohnya di United Kingdom, heroin digunakan ke atas ibu hamil semasa bersalin dari ketakutan secara suntikan ke dalam salur darah bagi mengurangkan rasa sakit yang amat sangat dan mengurangkan tekanan kepada mereka. Luciana Diviana. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesan pengambilan dada kepada individu. Semasa mengambil dada, penagih dada akan mengalami kesan euforia serta mengalami halusinasi. Dari segi fiziologi, penagih akan mengalami peningkatan sel darah putih dan paras gula dalam darah, kemusnahan otot-otot dan peningkatan suhu badan. Selain itu, sistem saraf pusat juga akan mengalami kerosakan. Lama-kelamaan, kadar pernafasan penagih dada akan menjadi lebih pendek dan perlahan. Tubuh penagih juga akan menggigil akibat penurunan kadar metabolisme. Thank you. Kesan seterusnya adalah penagihan dadah akan membawa penagih kepada risiko dijangkiti HIV, AIDS, hepatitis dan sawan. Hal ini demikian kerana mereka menggunakan alat suntikan yang dikongsi dengan penagih lain. Bagi ibu yang mengandung akan membawa risiko seperti keguguran, kandungan yang tidak stabil, cacat atau mati. Selain itu, penagih dadah kebanyakannya dikaitkan dengan penyakit psikosis iaitu tidak siuman, kerosakan otak dan ketidakstabilan emosi. Oleh hal yang demikian, mereka akan terdorong untuk melakukan perkara di luar jangkaan seperti merompak, meragut, merogol dan membunuh, dan meningkatkan kadar berlakunya masalah sosial di kalangan masyarakat. Keadaan ini menjatuhkan imej negara dan pelaburan asing tidak berani untuk melabur di negara kita. Cara bagaimana mereka boleh masuk di Casa Femina ialah ada di antara mereka ini dari golongan homeless ataupun tiada tempat tinggal. Ada juga yang dihantar oleh keluarga yang kita panggil sebagai paksa rela. Dan akhir sekali ada di antara mereka ini dihantar oleh pihak AADK. Mereka ini adalah orang-orang yang bertuah kerana dapat tinggal di rumah tersebut. Kebanyakan penghuni di Casa Femina datang secara sukarela dan perkhidmatan yang diberikan adalah secara percuma. Dari segi kewangan, Casa Femina menerima bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Proses pemulihan merangkumi semua aspek serta kebajikan dan kesihatan juga turut dijaga. Pihak Casa Femina juga membantu pengguna dada wanita yang berkelandangan dengan membawa ke JKM untuk membuat balik dokumen-dokumen peribadi yang penting. Berdasarkan video berdurasi 12 minit, dapat dikenal bahawa Casa Harapan merupakan tempat perlindungan bagi kanak-kanak dan ahli keluarga yang terjejas dengan penyalahgunaan dada. Casa Harapan yang bertempat di Kuantan, Pahang ditubuhkan sejak tahun 2008 dan masih beroperasi. Seterusnya saya akan memberi penerangan tentang fungsi Casa Harapan. Fungsi pertama ialah untuk meningkatkan kesedaran dan mengurangkan stigma berkaitan HIV atau AIDS dengan meningkatkan akses perkhidmatan yang disediakan oleh rumah perlindungan ini. Fungsi kedua Casa Harapan ialah untuk menyediakan tempat di mana penghuni boleh meningkatkan kualiti kehidupan mereka dengan adanya bantuan dan bimbingan daripada petugas-petugas di Casa Harapan tersebut. Selain itu, Rumah Jasa Harapan juga dapat meningkatkan keyakinan dan harga diri penghuni melalui aktiviti kaunseling, rakan sebaya atau sokongan dan memberi peluang kepada
kepada penghuni memperbaiki taraf kehidupannya melalui pendidikan dan latihan kemahiran hidup. Akhir sekali, Rumah Jasa Harapan juga menyediakan perkhidmatan untuk wanita dan kanak-kanak yang dijangkiti dan terkesan dengan HIV dan AIDS. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang punca mengapa ahli keluarga dan kanak-kanak dimasukkan ke dalam Kasar Harapan akibat daripada ahli keluarga yang terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Antara punca ialah penderaan fizikal dan mental terhadap ahli keluarga. Sebagai contoh, suami meminta duit daripada isteri dengan menggunakan kekerasan dan mendera isteri dan anak-anak pergi mengemis untuk mendapatkan duit membeli dadah. Punca yang seterusnya mengapa ahli keluarga dihantar ke Kasar Harapan akibat penggunaan dadah ialah kanak-kanak terbiar disebabkan ahli keluarga yang terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Misalnya, 2 orang kanak-kanak dihantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat disebabkan tiada tempat tinggal dan tiada pembelajaran. Sekiranya kanak-kanak atau ahli keluarga terkesan dengan penyalahgunaan dadah, bagi saya, orang yang paling penting dalam konteks ini ialah ahli keluarga orang yang terkesan itu sendiri. Saya lebih fokus kepada ibu bapa. Contohnya, ibu bapa seharusnya tahu kenalan dan rakan-rakan anak-anak mereka supaya mereka tahu sama ada anak mereka di dalam komuniti atau kumpulan rakan-rakan yang positif supaya mereka tidak mudah terjejak dengan penyalahgunaan dadah. Sekian. Cara mengatasi kesan penyalahgunaan dadah terhadap kanak-kanak dan ahli keluarga. Cara yang pertama ialah mengadakan kempen kesedaran. Dengan mengadakan kempen kesedaran, masyarakat akan lebih terbuka fikiran mengenai kesan dadah terhadap diri sendiri dan ahli keluarga. Pendedahan ini akan sikit sebanyak dapat mengatasi masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Kesan yang pertama adalah keluarga akan menjadi tidak harmoni kerana selalunya penagih dadah ini akan melakukan penderaan dari segi fizikal ataupun mental terhadap ahli keluarga mereka sendiri kerana mereka tidak dapat membezakan baik atau buruk suatu perkara disebabkan dadah tersebut. Kesan dadah seterusnya ialah keperluan anak-anak dan isteri akan terabai kerana penggunaan dadah ini ketaja untuk beli lagi dadah dengan menggunakan duit yang sepatutnya digunakan untuk membeli keperluan keluarga. Dengan ini, anak-anak dan isteri tidak mendapat keperluan yang mencukupi seperti makanan yang sudah menjadi keperluan harian setiap manusia. Oleh itu, dadah ini ternyata lebih banyak membawa kesan negatif berbanding kesan positif kepada penggunanya. Antara iktibar yang dapat diambil daripada Kasar Harapan ialah kanak-kanak dan ahli keluarga yang terkesan dengan penyalahgunaan dadah dapat menikmati persekitaran yang lebih baik dan selamat. Oleh hal demikian, mereka akan dapat hidup dengan tenang dan emosi mereka akan stabil dan tidak akan terganggu. Hal ini juga membuatkan mereka dapat membina kekuatan untuk menentang unsur-unsur negatif dan mempunyai keupayaan untuk keluar dari kesusahan dengan cepat. Assalamualaikum, saya akan teruskan dengan iktibar yang dapat kita ambil daripada Rumah Kasar Harapan. Yang pertama, kita mestilah menghulurkan tangan untuk membantu orang yang memerlukan seperti Rumah Kasar Harapan yang memberi tempat perlindungan kepada warga-warga yang terkesan dengan penyalahgunaan dadah. Yang kedua, kita tidak seharusnya menilai seseorang melalui latar belakang semata-mata. Sebagai contoh, kita tidak boleh mengabaikan seseorang hanya kerana salah seorang daripada ahli keluarga mereka terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Yang ketiga, kita mestilah meneruskan harapan untuk menjalani kehidupan normal walaupun ahli keluarga terkesan dengan penyalahgunaan dadah. Kesimpulannya, dadah membawa banyak kesan buruk. Penyalahgunaan dadah yang berpunca daripada banyak faktor mengakibatkan masalah sosial berlaku. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu dan mengatur strategi untuk mengatasi masalah ini yang juga dianggap sebagai musuh utama negara. Antaranya adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutamanya pihak kerajaan, hendaklah mengatur langkah untuk menangani masalah tersebut.
ia tidak akan berjaya sekiranya kita sebagai rakyat tidak mahu bekerjasama untuk membanteras masalah ini. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam membimbing anak-anak mereka supaya menjauhi dan tidak terjebak dengan dadah. Dengan ini, kita perlu insaf bahawa dadah boleh membebankan individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Akhirnya, kita harus terus memerangi dadah supaya dapat melahirkan insan yang berkualiti dan berguna.